Kita ke separuh akhir guys. Itu dia dengan berakhirnya perlawanan Sabah FC menentang Kuching di saingan Piala Malaysia timbal balik ni di Stadium Likas. Tidak ada sebarang jaringan berjaya dilakukanlah oleh kelura pasukan. Hanya bekalan yang kita miliki selepas kita menewaskan Kuching di Stadium Negeri 1 gol berbalas kosong tempoh hari telah memberikan kita tiket ke slot seterusnya untuk ke perlawanan separuh akhir di mana kita akan menentang Seri Pahang pada perlawanan tersebut. So untuk menentang Seri Pahang tu kita belum mau sentuh lagi tentang perlawanan tu kerana ada sedikit benda yang ingin aku cerita dengan kamu mengenai persembahan yang dilakukan oleh Sabah FC pada perlawanan ni yang mungkin memberikan kerisauan aku, memberikan sedikit kerisauan aku lah untuk perlawanan tersebut. Dan ini pun bukan pendapat aku saja. Bila aku tengok di sosial media Sabah Football Club, daripada beberapa komen diberikan oleh pemain Sabah FC, ramai juga berfikiran sedemikian dan mengharapkan perubahan boleh dilakukan oleh Sabah FC bagi perlawanan yang seterusnya. So, minta maaf guys, rambut aku tidak ketentuan, baru sampai daripada bercuti. Sempat aku melihat sedikit perlawanan, especially separuh masa kedua lah. So di situ hasil daripada bacaan komen yang telah aku dapat dan juga persembahan yang diberikan oleh Sabah FC di separuh masa kedua, ianya memberi gambaran kepada aku bahawasanya Stano ni memberikan satu konsep cara corak permainan Sabah FC yang cukup berbeza daripada OKS, cukup berbeza daripada yang dilakukan oleh Altolinos, di mana aku boleh katakan tidak begitu rancak lah permainan Sabah FC, tidak berapa begitu inginkan untuk mendapatkan gol yang seterusnya maupun menyerang, lebih kurang macam tu. So adakah ini satu taktikal yang memang sengaja dilakukan oleh Stano ataupun Stano macam masih lagi mencongak apa yang sesuai untuk dilakukan mengikut kehendak beliau? Okey, walaupun kita tahu Sabah FC macam bilang orang telah cukup stable dengan apa yang telah dilakukan oleh OKS dan disambung oleh Altolinos, tapi seolah-olah setelah Stano mengambil alih kerusi tersebut, macam ada satu perubahan yang cuba dilakukan oleh Stano yang memberikan buah fikiran beliau pula cara Sabah FC bermain. Tapi apa yang pentingnya, hasil daripada dua perlawanan yang telah dilakukan oleh Stano, kita tidak memiliki sebarang bolos dan pertahanan Sabah FC nampak cukup ampuh lah untuk kedua perlawanan ni. Itu yang antara perubahan besar yang aku nampak. Tapi again, unfortunately untuk bahagian serangan kita tidak seperti mana yang sering kali kita saksikan lah, especially untuk beberapa siri perlawanan yang melibatkan lebih daripada 3 gol yang dilakukan oleh Sabah FC. So maksudnya selepas saja OKS keluar daripada Sabah FC, kita macam seolah-olah tidak mampu lagi untuk merencana atau menggerakkan serangan yang cukup efektif untuk Sabah FC. So ini aku katakan, aku mengatakan Sabah FC tidak bagus sekali lagi, tapi ini adalah merupakan mungkin bagi pendapat aku taktikal yang diterapkan oleh Stano pada perlawanan ini. Dan sekali lagi, perlawanan Sabah menentang Kuching ni seperti mana juga di Stadium Negeri, lebih kurang begitulah juga kita saksikan di Stadium Likas ni, di mana Kuching lebih mengawal perlawanan jika dibandingkan dengan Sabah FC. Tapi tidak dinafikan Sabah FC juga masih mampu untuk melakukan beberapa gerakan yang cukup bagus, terutamanya selepas Jafri Chu dimasukkan. So Jafri Chu ni adalah individu yang memberikan impact yang cukup bagus lah untuk perencanaan pergerakan serangan yang dilakukan Sabah FC. Tapi unfortunately beberapa peluang yang dimiliki oleh Sabah FC tidak disempurnakan dengan sebaik-baiknya, walaupun aku boleh katakan beberapa peluang tersebut adalah big chances untuk Sabah FC. Ini pun adalah merupakan satu benda yang perlu kita tengok di sini kerana Joe Pedro macam sudah kemarau untuk menjaringkan gol setakat ni, dan cara aku tengok cara Sabah mengatur serangan pun tidak ada banyak individu yang berada di kotak D Kuching City yang membuatkan, walaupun ada hantaran lintang, hantaran lopas yang dilakukan oleh pemain Sabah FC daripada tepi, tapi oleh kerana tidak berapa compactnya, tidak berapa ramai individu berada di kotak di Kuching City, membuatkan agak mudah untuk mereka
memutuskan peluang yang telah dicipta oleh penyerang ataupun pemain Sabah FC lah. Ini adalah merupakan lagi satu achievement yang cukup bagus untuk Sabah FC, walaupun bukan seperti mana corak permainan yang kita inginkan, tapi achievement untuk kita terus marah ke pusingan seterusnya bagi Piala Malaysia ini adalah merupakan satu boleh katakan satu lagi sejarah yang bakal diukir oleh Sabah FC lah bagi tahun 2024-2025 ni. Walaupun Piala FA bukan milik kita, nampak gayanya untuk saingan Liga Super pun dalam hal kita akan bertemu dengan JDT dan seterusnya beberapa tim besar, so itu mungkin akan impact untuk kedudukan kita di top 3 maupun top 5. Lepas tu aku rasakan Piala Malaysia adalah merupakan salah satu cara yang baik untuk kita buktikan di mana kemampuan kita untuk melangkah ke final lah. So itu yang aku harapkan untuk saingan Piala Malaysia ni. Seperti mana aku tekan pada video sebelum ni, aku memang menganggarkan Sabah FC akan ke final pada perlawanan Piala Malaysia ni, walaupun ramai menafikan aku punya prediction aku tu, tapi setakat ni Sabah FC telah membuktikanlah kemampuan mereka di saingan Piala Malaysia. So kalau aku tengok sini, man of the match adalah Damien Lim, individu yang banyak menidakkan peluang yang dimiliki oleh Kuching City. Tapi walau macam mana pun, Damien Lim adalah antara pemain yang kontroversi lah juga pada perlawanan ni, di mana ada kekasaran, seolah-olah kekasaran terpulang kepada anda lah. Kalau anda peminat Kuching, anda mengatakan kekasaran telah dilakukan. Kalau anda peminat Sabah, mungkin kita mengatakan seolah-olah kekasaran dilakukan oleh Damien Lim. Tapi walau macam mana pun, ianya telah melalui VAR lah untuk mendapatkan kepastian sama ada beliau betul-betul melakukan kesalahan ataupun tidak. Tapi keputusannya adalah tidak ada sebarang penalti untuk Kuching City. Walaupun Kuching City, pemain-pemain Kuching City mengharapkan penalti tersebut diberikan kepada mereka, tapi sekiranya penalti itu pun diberikan kepada mereka, adakah gol boleh dilakukan? Kerana bagi aku, Damien Lim adalah merupakan salah satu pemain goalkeeper yang mempunyai rekod save penalti yang cukup bagus di saingan Liga Super ni. So mungkin iya, mungkin tidak untuk Kuching City. Aku tahu, aku pun ada cek juga bagian Kuching City, ramai yang menyalahkan corak pengendalian referee pada malam ni agak berat sebelah untuk Sabah FC. Tapi bagi aku, kalau ini terjadi pada perlawanan-perlawanan yang lain pun, kita pun lebih ramai juga orang-orang kita mengatakan kalau mana-mana perlawanan especially melibatkan pasukan dari Semenanjung, referee akan melebihi kepada bahagian Semenanjung. So sebenarnya untuk bahagian referee ni, aku tidak mau sentuh sangatlah, lebih kurang gitu, tentang apa yang telah diberikan tuduhan terhadap referee tersebut. Again, itu bukan kepakaran 100% aku cuma lebih melihat kepada apa yang aksi dilakukan oleh kedua pasukan pada perlawanan ni. So itulah guys, secara ringkas ulasan mengenai perlawanan antara Sabah FC dan juga Kuching City ni. Sekali lagi, ianya dimiliki oleh Sabah FC hasil daripada agregat gol pendahuluan yang dilakukan oleh Farhan Roslan pada pusingan pertama saingan Piala Malaysia ni. Tahniah untuk Sabah FC kerana berjaya mengekang kehebatan yang diberikan oleh Kuching City, walaupun ada sebahagian pihak yang menganggarkan Kuching City boleh bangkit pada perlawanan ini, tapi kita membuktikan bahawa kita lebih bagus di dalam pengendalian perlawanan, oleh kerana pasukan Sabah FC lebih memiliki pengalaman yang cukup bagus untuk mengendalikan perlawanan yang mempunyai intensiti sebegini. So apa yang memisahkan di antara Kuching City dan juga Sabah adalah pengalaman yang dimiliki oleh pemain Sabah FC. Jadi bagaimana pendapat kamu mengenai perlawanan ini guys? Sila tekannya di ruang komentar di bawah. Dan ya, bertemu lagi di video seterusnya lah. Assalamualaikum.